Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, mari kita merenung sekali lagi ayat ke-58 dari surah Yasin, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Demikianlah terjemahan dari tafsir Ibn Katsir, kalau tuan-tuan memiliki, pada jilid ke-8 muka surat 36. Dalam kuliah lalu kita telah bincangkan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada ahli syurga ni. Bagaimana firman Allah, salamun qawlan min rabbir rahim, salam sebagai satu ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kata Ibn Jurayj dan juga Ibn Abbas, sungguhnya Allah telah memberikan kesejahteraan kepada penghuni syurga. Perkataan itu sebagaimana firman-Nya berikut, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, iaitu salam penghormatan kepada mereka, kaum mukminin itu pada hari mereka menemuinya adalah salam. Ini dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-44. Dalam tafsir An-Nashafi menjelaskan bahawa salam yang dimaksudkan ini adalah daripada Allah SWT, sama ada melalui wasitatil malaika, perantaraan malaikat, ataupun tanpa wasitah, ta'ziman lahum wa zalika mutamannahum, kerana itulah harapan ahli syurga untuk mendengar daripada Allah direct dan melihat kepadanya direct. Dan kaum mukminin dalam akidah Ahlus Sunnah menjelaskan wujuhu ini yauma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Itu maksudnya kelebihan orang beriman bahawa mereka akan dapat melihat Allah SWT, seperti penjelasan dalam hadis sahih bahawasanya Nabi menggambarkan sebagaimana kamu melihat bulan purnama yang terang benderang, berbeza daripada akidah Mu'tazilah. Jadi inilah juga yang dikatakan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wal malaikatu yadkhuluna alaihim bitahiyyati min rabbil alamin. Malaikat masuk bertemu dengan kaum mukminin ini dengan ucapan salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga satu daripada maksudnya. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, bagaimana kita nak faham situasi ini? Ini antara contoh yang menarik yang dikemukakan oleh Syekhuna Dr. Latif Nabulsi dan tafsirnya, tafsir Nabulsi, menjelaskan bahawa wa fawqa kulli hadhihi ta'ti qimmatus sa'adah. Ini adalah qimah kepada segala kenikmatan yang diberikan kepada ahli syurga, iaitu bila firman Allah ni salamun qawlan min rabbir rahim. Ini merupakan satu ikram ma ba'dahu min ikram. Inilah satu kelebihan yang tidak diberikan kepada sesiapa pun melainkan kepada dhiyafa ar-Rahman, tetamu-tetamu kepada Ar-Rahman. Inilah dia hadiah daripada pencipta alam semesta bila masuk untuk menemui Allah SWT dalam syurga yang kekal abadi. Bayangkan tuan-tuan, kalaulah kita hadir di satu tempat program kerakyaan, orang kenamaan, itu satu penghormatan dah. Tapi cuba bayangkan bila ada program sedemikian dengan makanan yang lazat, suasana yang indah, keadaan yang sangat apa yang kita panggil sebagai eksklusif untuk orang tertentu sahaja. Bayangkan kenikmatan itu ditambah pula dengan kedatangan tuan kepada pemilik program Sahibul Bait, yaqul ahlan wa sahlan, syaraftana, syaraftumuna, nawartumuna. Ni kalimah yang digunakan oleh orang Arab sebagai tanda penghargaan kepada tamu. Dahlah kita hadir dalam program itu, tak semua orang dijemput. Tiba-tiba bila kita dijemput, maka kita yang diberi tempat kenamaan, VVIP, duduk kat tempat kenamaan, keutamaan, meja yang paling utama, layanan yang paling hebat, makanan tersedia di atas meja, datang orang menghantar bagai-bagai lagi untuk tambahan. Tuan rumah datang pula khusus berjumpa dengan kita, bertanya apa khabar. Masa itulah kita pun sibuklah nak masukkan, kalau boleh biar semua orang satu dunia tahu kita mendapat penghormatan sedemikian. Itu kat dunia tuan-tuan. Manusia ni tak punya apa-apa nak banding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bandingkan sesiapa saja yang kaya yang pernah kita jumpa, mereka memiliki apa dia? Perniagaan besar, syarikat besar. Kalau kita pergi ke negara Arab, toko-toko perniagaan orang Arab itu lagi berganda-ganda pemilikan mereka tuan-tuan. Bukan memiliki sebuah banglo, satu kampung dengan kereta kudanya, dengan segala perkaranya, yang kapal terbang, dengan Allahu Akbar, segala-galanya ada.
manusia kita dapat lihat hum darajatun indallah, beza-beza kedudukannya. Tapi bayangkan kalau yang melayan kita di akhirat ini kalam daripada Allah SWT, penghormatan umpama seperti yang digambarkan tadi kat dunia, kita seseronok. Bila datangnya seseorang yang mulia, yang punya program itu, yang menjemput kita, dia melayan kita khusus sampai semua kamera ataupun semua orang yang hadir tumpu penglihatan ni, siapa tu sampai tuan rumah bagi perhatian khusus kepadanya. Bayangkan di akhirat, begini layanan yang diterima oleh ahli syurga itu tuan-tuan, tanpa ada pengecualian kepada sesiapa pun. Kemudian kita lihat ayat 59, 60, 61, 62 dalam juzuk pembahagian melalui tafsir Ibn Katsir ini pada muka surat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Sadaqallahul Azim. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang beriman pada hari ini, wahai orang-orang yang berbuat kejahatan. Bukankah aku telah merintahkan kepadamu, wahai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Dan hendaklah kamu beribadah kepadaku. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Dalam ayat ini menunjukkan kepada kita tentang perbahagian manusia di akhirat. Di dunia kita melihat rambut sama hitam, kulit sama warna, mungkin belajar pun sama-sama cemerlang, bekerja di tempat yang sama, kita pun tak tahu beza dia sudut kedudukan. Di akhirat, manusia semua akan dibezakan. Jadi dalam penggunaan perkataan di sini, imtazu, perkataan datang perkataan mumayyizat, maza yamizu. Maknanya ketika di dunia dahulu kamu suka distinguish daripada orang lain, suka berada dalam keadaan kamu berada di tempat yang lebih baik daripada orang lain. Kamu inginkan keadaan kamu itu terpisah dalam bentuk yang tertentu dari orang lain. Maklumlah di dunia kamu punya kemampuan untuk buat demikian. Kalau boleh kita masuk ke pesawat pun tak ada salahnya. Tapi masuk pun tak mahu orang nampak. Kita masuk melalui pintu kita tersendiri. Kita kalau boleh menyewa kabel car nak naik ke puncak mana-mana tempat pelancongan tu, kita saja tak mau bagi orang nampak, malu rasanya, rasa macam tercemar lah kedudukan kita. Tak ada masalah tuan-tuan, kalau kita ada kemampuan tak ada masalah. Kalau kita nak ceritakan tentang kekayaan, Rasulullah merupakan manusia yang paling kaya sebenarnya. Disebut dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Fattah As-Saman bahawa Rasulullah SAW ketika wafat ditaksirkan harta baginda itu bernilai 360 juta kita tuan-tuan. Dengan wakaf yang telah dilakukan, baginda merupakan manusia pertama yang mensyariatkan wakaf, diajar oleh Allah SWT, telah mewakafkan hartanya di banyak tempat dan menghadiahkan hadiah-hadiah yang banyak kepada sahabat-sahabat. Nilai wakaf dan juga pemberian Nabi saja berjumlah lebih kurang 160 juta ringgit kita. Siapa kata Nabi miskin sallallahu alaihi wasallam? Yang mengatakan Nabi miskin itu salah faham terhadap hadis seperti ditulis oleh Dr. Muhammad Az-Zuhaili, menceritakan bagaimana perkara tersebut merupakan satu kesilapan yang perlu dibetulkan. Tak ada salahnya kalau kita ada kemampuan untuk hidup mewah, tapi hendaklah dalam kemewahan kita ingat kepada Allah dan mengamalkan sifat zuhud seperti Nabi SAW. Qanaah, ini satu bab yang akan kita bincangkan nanti insya-Allah. Cuma dalam konteks ayat ini menyifatkan kaum musyrikin, kafirin, munafiqin, fasiqin ini kerana kehidupan mereka itu ketika dunia hendak disanjung, dimuliakan, padahal sekali melakukan itu kesalahan dengan kehendak Allah SWT, tidak mengikut sunnah Rasulullah SAW. Maka di akhirat kalimah itu akan digunakan kepada mereka. Dulu kamu suka sangat berada di tempat yang beza pada orang, menunjukkan kamu tidak mahu dikenal orang kononnya kerana keadaan-keadaan kamu, pencapaian kamu, kononnya nak privacy dan sebagainya. Sekarang kamu terima privacy itu. Imtazu, kamu pergilah ke tempat kamu hari ini, jauhkan diri kamu, ibta'idu anhum, jauhkan diri kamu daripada orang beriman, kerana ini merupakan hari Al-Hashr, Yaumut Taghabun. Ini merupakan bagai nama yang dipanggil terhadap akhirat itu. Salah satu daripadanya Yaumul Hashr, hari manusia akan dihalau beramai-ramai, dikumpulkan dalam keadaan hina. Siapakah mereka itu? Ini ayuhal mujrimun. Tengok tuan-tuan perkataan yang digunakan di sini, mujrim. Al-mujrim, orang mujrim ini perkataan ijram. Mereka ni perkataan jarimah. Memang tidak ada kebaikan langsung padanya. Semua pergerakannya dikira dengan harta. Dia tak akan bergerak melainkan dengan upah yang tertentu.
Dia tak kisah dia sembelih kamu ke, dia ambil kesempatan dari kamu ke, komisen dia tetap mesti kena dapat. Maka inilah dia golongan yang disebut dalam ayat ni, kata Dr. Nabulsi, Ratib Nabulsi, inilah dia kedudukan manusia yang kehidupannya hanya digerakkan dengan duit sahaja. Tak ada duit tak jalan. Apa sahaja hal haram semua dibedalnya semacam sahaja. Hakaza ahlud dunia la ya'maluna syai'an lillah. Kehidupannya tak buat satu perkara, semuanya kerana nafsu, bukan kerana Allah SWT. Takkah kita baca banyak kali dalam surah Al-Baqarah contohnya, man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang nak beri pinjaman untuk Allah SWT? Allah kaya tu, Allah tak perlu pada, tapi maksudnya kebaikan-kebaikan kita buat itu seolah-olah, dan maksud yang dikehendaki di sini, simpulan bahasa kiasan katanya sebenarnya untuk diri kamu sendiri, keuntungan yang kamu akan perolehi kerana buat baik kepada Allah SWT, iaitulah kepada manusia yang ada keliling kamu. Dalam hadis sahih mengatakan bahawa bila akhirat nanti Allah SWT akan berkata kepada hamba-hambanya, kamu mendapati aku sakit, kamu tak ziarahi ke aku. Kamu mendapati aku telanjang, kamu tidak pakaikan aku pakaian. Kamu mendapati aku kelaparan, kamu tidak memberi makan kepada aku. Maka manusia menjawab, wahai Tuhan, macam manalah Tuhan boleh berkata demikian? Tuhan berkata tidak memakai pakaian, tidak makan, dan dalam keadaan miskin seperti itu. Sedangkan Tuhan Allah SWT Rabbul Alamin, pemilik segala-galanya. Maka Allah SWT menjawab, kamu mendapati orang miskin, kamu tak bantu dia. Kamu mendapati orang tak ada makanan, kamu tidak memakan kepadanya. Kamu mendapati orang yang tidak ada pakaian, kamu tidak memakaikannya pakaian. Maka inilah dia kedudukan al-mujrimun yang dimaksudkan dalam ayat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Kerana dalam ayat lalu kita telah bincangkan bahawa ahli syurga ni, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun, mereka berada dalam kenikmatan yang bersifat berterusan, dan Allah tidak mahu ganggu emosi mereka dengan mengetahui perkara yang berlaku kepada pihak di sebelah sana dalam hukuman yang mereka terima itu. Maka inilah dia gambaran golongan yang disuruh oleh Allah SWT bagi mengasingkan diri, dihalau dengan keadaan hina, supaya tidak duduk bersama dengan golongan yang beriman ini. Jadi ayat ni tadi menjelaskan kepada kita tentang peringatan daripada Allah SWT, iaitu alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah merintahkan kepadamu wahai bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dalam kitab-kitab tafsir kita akan melihat penggunaan perkataan sedemikian yang dirujuk kepada peringatan Allah SWT ni bila menyebut nama ya Bani Adam. Maka ayat ini merupakan satu kecaman kepada kaum musyrikin dan golongan penderhaka, tapi mereka tetap diseru dengan nama putra-putri Adam, Bani Adam. Nampak tak penggunaan daripada Allah SWT yang sangat mesra di sini, walaupun ia merupakan satu ancaman. Ini untuk mengingatkan kepada manusia sejagat bahawa pesan yang telah pun dia berikan sejak awal-awal dulu, sejak zaman Nabi Adam dahulu, ketika baginda berpesan kepada putera-putrinya, yang pertama sampailah yang terakhir sekali, berapa kali Hawa melahirkan anak sehingga anaknya berjumlah lebih daripada 30 orang itu. Maka antara peringatan yang kita diperingatkan contohnya dari ayat ke-27 surah Al-A'raf, ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Wahai keturunan Adam, jangan kamu ditipu oleh syaitan, sebagaimana syaitan telah menyebabkan kedua ibu bapa kamu dikeluarkan daripada syurga dan ditanggalkan daripada mereka pakaian mereka, maka kelihatanlah aurat mereka. Sungguhnya syaitan, jin itu melihat kamu, dia dan kabilah-kabilahnya, daripada sudut yang kamu tidak melihat mereka. Kami menjadikan syaitan itu menjadi pemimpin dan juga contoh kepada orang yang tidak mahu beriman. Dan begitu juga kita dapat lihat dalam surah yang sama, surah Al-A'raf ayat 172, bila Allah menggambarkan lagi sekali perkataan yang merujuk kepada peringatan awal daripada zaman Nabi Adam ini. Wa iz akhza rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingat tak dulu ketika kamu buat perjanjian, ketika Allah SWT mengeluarkan kamu Allah menetapkan ketika kamu berada dalam alam ruh lagi, persaksian, bukankah aku yang merupakan Tuhan kamu? Kamu semua jawab ya. An taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Bahawasanya akhirat besok
kamu akan mengiktiraf, mengatakan, memperakui sebenarnya kami terlalai ketika kat dunia dahulu. Jadi penyebutan nama Bani Adam dalam konteks ayat ini adalah tujuan dia menyatakan bahawa pesan itu pernah ditujukan sejak dulu lagi, sejak zaman Nabi Adam lagi, dan kepada semua anak keturunan Nabi Adam ini pertama hingga terakhir, untuk mengingat semula bahawa perkara nama pemusuhan itu telah pun mengakar, istilahnya telah pun kukuh, tidak mungkin akan sirna ataupun berkurang, kerana itu merupakan mithaq. Ini perkataan ahad ni juga merujuk kepada makna mithaq, iaitu satu perjanjian yang telah dibuat oleh syaitan kepada Allah SWT bahawasanya kami akan menyesatkan mereka. InsyaAllah kita akan bincangkan perkara lebih lanjut dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.